Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufyan Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, baik Aiman, kita terus kepada tajuk yang ketiga yang kita nak bincangkan iaitu menangani ancaman komunis. Komunis ini juga satu masalah yang perlu kita selesaikan selepas pembentukan Malaysia, Aiman. Okey, jadi kita lihat yang pertama sekali, kita nak faham macam mana komunis itu mengganas atau memberikan ancaman kepada negara kita. Okey, yang pertama kita bahagikan kepada gerakan politik dan yang kedua komunis juga memberi ancaman dari sudut serangan bersenjata, ya. Kita pergi dahulu kepada yang pertama, gerakan politik, iaitu apabila komunis ini mula terlibat dalam politik dan juga mereka secara lantang, ya, menolak gagasan Malaysia. Dan apa yang mereka buat? Mereka mula membentuk satu gerakan politik yang memberikan ancaman kepada ketenteraman awam dan akhirnya kerajaan Sarawak bertindak dengan memburu dan juga menangkap ahli komunis yang terlibat. Dan seterusnya, apa yang mereka buat, Aiman? Apa yang mereka buat? Mereka lari ke Kalimantan dan juga membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara atau juga disebut sebagai PKKU. Dan PKKU ini juga meneruskan tentangan melalui satu lagi pasukan yang dikenali sebagai Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau juga PARAKU dan juga Pasukan Gerila Rakyat Sarawak PGRS. Untuk tujuan apa mereka menentang pihak kerajaan di Sarawak, Aiman? Untuk tujuan apa? Cuba Aiman teka. Menentang untuk mendapatkan tanah di situ ke cikgu? Bukan, Aiman. Untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Maknanya dia memang menolak secara total pembentukan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, Aiman, dan juga murid-murid, kita lihat bagaimana komunis mula melakukan serangan bersenjata khususnya pada 5 Ogos 1952 di Batu Kitang di Kuching, Sarawak, dan ini dianggap sebagai tanda permulaan serangan komunis terhadap orang awam, Aiman. Okey. Jadi kita lihat yang kedua, apakah reaksi dan tindakan kerajaan? Adakah kerajaan mendiamkan diri? Tidak, ya. Yang pertama sekali, kerajaan melancarkan perang saraf, iaitu kita lihat dalam senarai ini kerajaan mengadakan perhimpunan awam, kerajaan menyebarkan risalah, kemudian isytihar kawasan putih dan kerajaan menawarkan program pengampunan untuk anggota komunis yang mahu meletak senjata dan menyerah diri. Seterusnya, kerajaan membangunkan infrastruktur yang khusus untuk memisahkan komunis dengan orang awam dan juga masyarakat itu sendiri. Ini disebut sebagai gerakan perang saraf oleh pihak kerajaan. Yang kedua ialah, Aiman, kita lihat bagaimana kerajaan menjalankan operasi ketenteraan. Ada banyak siri operasi, Aiman. Contoh yang pertama ialah operasi Hema 1965, operasi melalui Reskem, kemudian ada operasi Seri Aman, dan semua operasi ini boleh kita anggap berjaya kerana dia berjaya mengelemahkan gerakan komunis di Sarawak, ya. Okey, seterusnya kita nak lihat khusus satu operasi dikenali sebagai operasi Hema atau operasi Hema Sarawak, Aiman. Okey, dan operasi ini sebenarnya dia agak mirip dengan satu perancangan kerajaan di Semenanjung ketika kita berdepan dengan ancaman komunis, iaitu rancangan BRICS, iaitu membina penempatan untuk masyarakat supaya dia terpisah daripada pengaruh komunis dan juga bantuan terhadap komunis itu sendiri. Dan operasi ini dia bermula pada Julai 1965 apabila kerajaan mewujudkan satu penempatan baru untuk mengumpulkan 7,500 orang dalam satu kawasan, dan dalam 3 hari 1,200 keluarga khususnya etnik Cina berketurunan Hakka diarahkan berpindah ke 3 kawasan penempatan di sepanjang Jalan Kuching dan juga Serian, ya. Jadi seterusnya kita lihat bagaimana penempatan ini mirip ketika kita PKP baru ni, Aiman. Apa yang berlaku? Kawasan itu dikawal sepanjang masa, dikenakan perintah berkurung 24 jam sehari dengan tujuan supaya ia boleh melindungi penduduk daripada ancaman komunis, dan akhirnya gerakan komunis mulai goyah dan juga kita boleh membanteras dengan cukup efektif. 1970 operasi Hema diteruskan atau ditamatkan, Aiman? Ditamatkan. Ditamatkan. Okey, bagus, tepat sekali. Okey, baik. Kita pergi ke bahagian ini. Secara keseluruhannya kita nak lihat
bagaimana operasi ketenteraan yang dibuat oleh kerajaan ini untuk membanteras komunis ini ada banyak, Aiman. Ya, Cikgu. Khususnya ada operasi Hammer, operasi rampasan senjata, operasi Jala Raja, operasi Ngayau, kemudian ada penubuhan Reskem, operasi Seri Aman dan akhir sekali kita mengadakan perjanjian damai untuk menamatkan ancaman komunis pada 17 Oktober 1990. Ya. Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Komunis juga tidak mencetuskan masalah di Sarawak sahaja tetapi juga di Semenanjung, iaitu apabila komunis mula membunuh anggota keselamatan dan juga orang awam. Kita lihat di sini bagaimana komunis mula menyerang pasukan keselamatan, membunuh ketua polis, kemudian membunuh ketua polis negeri Perak, ya, menyeksa seorang wanita, menanam periuk api dan juga meletupkan jalan raya dan jambatan di Semenanjung itu sendiri, Aiman. Ya. Jadi kita lihat yang kedua, apa yang dibuat oleh komunis ini sudah melampaui batas, ya, apabila mereka mengebom Tugu Negara. Maknanya Tugu Negara yang ada hari ini itu yang kedua dah, Aiman. Yang pertama dah diletupkan oleh komunis dan masyarakat mula marah dan mendesak kerajaan supaya bertindak keras terhadap komunis sehingga ada yang mencadangkan supaya kita menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri dan kerajaan menguatkan perkhidmatan perisikan untuk membenteras komunis. Itu, Aiman. Jadi, Aiman, saya nak kukuhkan lagi kefahaman murid dengan satu aktiviti iaitu sesi perbahasan di Parlimen. Wow. Okey. Jadi kita nak tengok perdebatan hangat pada hari ini antara kerajaan dan juga pembangkang untuk satu usul yang menarik iaitu menangani ancaman komunis, strategi counter-insurgency COIN, pilihan terbaik atau tidak. Silakan kepada Tuan Speaker untuk memulakan sesi perbahasan. Okey, silakan. Baiklah hadirin sekalian, dengan kuasa yang ada pada saya selaku speaker bertugas pada hari ini dibantu oleh penjaga masa, saya mulakan persidangan Dewan dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nurul Liana Syahirah binti Muhammad Syukri untuk membentangkan usul menangani ancaman komunis, strategi counter-insurgency COIN, pilihan terbaik. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Speaker. Perwakilan kerajaan, Pakatan Pembangkang seterusnya hadirin yang dimuliakan. Selamat bersidang. Tuan Speaker, saya mulakan perbahasan dengan pentahkikan usul. Secara latarnya, frasa menangani ancaman komunis merujuk kepada langkah-langkah yang telah diusahakan oleh pihak kerajaan sewaktu berhadapan ancaman komunis pasca pembentukan Malaysia di Sarawak dan Semenanjung. Kita beralih kepada takrifan strategi counter-insurgency, COIN. Apa itu COIN? Ianya merujuk kepada usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis, melibatkan kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan. Mengapa kami usulkan ianya menjadi pilihan terbaik? Jawabnya, kami sandarkan kepada dua parameter terbaik, yakni pertama, kekuatan kerjasama semua pihak. Kedua, impak positif yang terhasil melalui strategi ini. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menjunjung demokrasi berparlimen, Dewan mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Jasmine Raihana binti Arifin untuk membentangkan premis pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Speaker. Respon terus kepada pendefinisian usul oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kata beliau, strategi counter-insurgency COIN merupakan pilihan terbaik dalam kaedah kita untuk menangani ancaman komunis. Saya memilih untuk tidak bersetuju dengan frasa pilihan terbaik. Pertama, jika parameter beliau disandarkan kepada kekuatan kerjasama, ya, memanglah ianya bersifat penting. Pun begitu soalnya, adakah ia cukup memenuhi kriteria terbaik? Tidak. Kami katakan menangani ancaman komunis perlukan pendekatan yang lebih realistik. Apakah buktinya? Mari kita lihat senarai usaha kerajaan. Operasi Hammer, Jala Raja, Ngayau di Sarawak adalah kayu ukur tepat untuk kami katakan inilah pendekatan yang lebih realistik. Tuan Speaker, kami konsensus untuk katakan pendekatan operasi ketenteraan pilihan terbaik dan lebih realistik dalam menangani komunis. Maka benarlah
menangani ancaman komunis, strategi counterinsurgency COIN bukan pilihan terbaik. Mohon membangkang usul. Terima kasih. Ya, itu Aiman, ya, satu sesi perbahasan di antara Perdana Menteri dengan Ketua Pembangkang tentang usul mana satu yang lebih baik. Pendekatan atau strategi counterinsurgency atau disebut sebagai COIN ataupun pembangkang datang dengan satu cadangan baru, iaitu dia melihat bahawa operasi ketenteraan itu yang lebih realistik. Jadi pada saya, semua yang dibuat oleh kerajaan itu pilihan terbaik. Ya. Sebab kita berjaya mengekalkan keamanan dan juga menangani ancaman komunis melalui banyak pendekatan dan cara. Penyakitnya berbeza, Aiman, pastilah ubat dan remedinya berbeza. Ya, jadi itulah juga disebut oleh Ketua Pembangkang tadi, iaitu kita juga ada operasi ketenteraan seperti operasi Jala Raja, kemudian ada operasi Hema dan sebagainya. Itu juga menyumbang kepada keupayaan kita menangani ancaman komunis. Jadi secara keseluruhannya, Aiman, kita berdepan dengan cabaran komunis, tetapi kerajaan telah melakukan pendekatan yang cukup baik dan bijak melalui operasi Hema, melalui perjanjian damainya dan sebagainya. Akhirnya ancaman komunis berjaya kita kawal dan kita atasi. Baik cikgu, terima kasih cikgu atas penjelasan cikgu. Jadi kita nak berehat seketika. Okey, sebelum tu Aiman, ya, cikgu. Kita kena berikan kredit. Betullah cikgu. Kepada perbahasan tadi, saya berikan 5 bintang juga kerana mereka memberikan satu persembahan cukup bagus. Wow. Silakan. Tahniah saya ucapkan kepada semua murid-murid kita yang berbahas sebentar tadi, yang mana dengan cerita mereka ni dapat pergi ke peringkat negeri Pahang cikgu. Ya, peringkat negeri, nombor 3 di peringkat negeri Pahang. Nombor 3 di peringkat negeri. Tahniah saya ucapkan dan kita berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM.